Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejam atau beberapa jam selepas SPRM menyerbu pejabat peguam yang mewakili Muhyiddin Yassin, akhirnya Muhyiddin Yassin tampil memberikan komen beliau. Ini kata-kata daripada Muhyiddin selepas pejabat peguam itu diserbu. Tak sangka beliau akan katakan perkara ini. Tak tahulah kalau dia masih Perdana Menteri, sanggupkah dia mengatakan perkara ini? Atau oleh kerana beliau sekarang ini berseteru dengan Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan, maka keluarlah perkataan ini. Muhyiddin Yassin berkata, serbuan SPRM, dia menasihati Anwar jangan teruskan kezaliman, kata Muhyiddin Yassin. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mendakwa serbuan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ke atas firma guaman Rosli Dahlan Saravanan RDS pagi semalam merupakan salah guna kuasa. Tetapi SPRM telah menafikan perkara tersebut kerana sebenarnya sesiapapun ahli politik di dalam negara ini kalau disiasat pasti akan menimbulkan tanda tanya. Ramai orang yang akan menggunakan kata-kata salah guna kuasa itu untuk melindungi diri sendiri, walaupun memang ada unsur-unsur kesalahan. Dan harus kita ingat, kalau memang tak bersalah, janganlah takut. Jangan takut untuk disiasat. Hanya takut kalau memang salah. Berani kerana benar, takut kerana salah. Jadi dengan mengatakan bahawa apa yang dibuat itu adalah semua salah Anwar Ibrahim, itu mungkin tidak tepat sama sekali. Ini kerana SPRM sudah menafikan perkara tersebut. Dan janganlah kita menganggap setiap kali SPRM ingin menyiasat suatu perkara yang berprofil tinggi, terutamanya membabitkan ahli parlimen, ahli yang berhormat, ataupun ahli-ahli politik, semuanya itu kononnya berbalik semula kepada salah guna kuasa. Tidak semestinya. Kerana janganlah kita menganggap ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri bebas dan juga kebal daripada disiasat oleh mana-mana badan penguatkuasa di Malaysia. Jadi oleh sebab itulah kita harus menyokong tindakan SPRM, PDRM atau mana-mana badan penguatkuasa Malaysia untuk menyiasat mereka. Kalau tak salah, nak takut apa? Hanya takut salah. Kalau buat salah barulah takut. Ini kata Muhyiddin, ini salah guna kuasa, sedangkan dia peguam yang pertahankan diri saya. Untuk tujuan apa SPRM pergi ke sana buat serbuan? Dalam penerangan daripada Azam Baki, serbuan itu tiada kena mengena dengan Muhyiddin Yassin. Serbuan itu dikatakan ada kaitan dengan 1MDB, iaitu aset daripada 1MDB. Jadi tiada kaitan dengan Muhyiddin Yassin. Jadi kenapa Muhyiddin pula nak takutkan? Tak payahlah takut kalau memang tiada kena mengena. Ini seolah-olah ada gambaran sesuatu nak dilakukan, kata Muhyiddin. Ini salah guna kuasa pihak tertentu, kata Muhyiddin lagi. Katanya pada pentas akhir ceramah Mega PRK Pelanggai di Dataran Purnama Bentong malam tadi, lapor Free Malaysia Today. Muhyiddin juga menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghentikan kezaliman dan memfokuskan tumpuan kepada ekonomi negara serta membantu rakyat. Anwar, cukuplah, jangan teruskan kezaliman dibuat. Berikan tumpuan menyelamatkan ekonomi negara dan beri tumpuan bantuan supaya rakyat terbela, kata Muhyiddin Yassin. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan siasatan dilakukan terhadap seorang peguam yang terlibat dalam usaha kerajaan untuk mendapatkan semula aset 1MDB. Azam Baki berkata peguam itu merupakan salah seorang daripada beberapa individu yang disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Azam Baki tidak menamakan peguam yang sedang disiasat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kesimpulan terakhir daripada pilihan raya di Dewan Undangan Negeri Pelangai
yang baru saja diumumkan secara rasmi dimenangi oleh calon Barisan Nasional dengan majoriti yang bertambah yaitu 2.000 dan juga peratusan mengundi untuk calon Barisan Nasional juga telah meningkat. Kesimpulan yang dibuat oleh penganalisis dan juga beberapa netizen yang membuat komen dalam ruangan komen di channel saya ialah ada yang menuntut supaya kalau dulu mereka kata Perikatan Nasional dengan senang-senang mengarahkan Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi dan sebagainya untuk letak jawatan, netizen dan penganalisis politik yang lain juga mengatakan bahawa mungkin sudah waktunya Muhyiddin Yassin dan juga Sanusi Maknor meletakkan jawatan. Ada beberapa perkara yang menyebabkan netizen memilih untuk mengatakan supaya Muhyiddin dan Sanusi letak jawatan. Perkara pertama, mengapa Sanusi dikaitkan dengan bertanggungjawab kekalahan PRK Pelangai ini ialah apabila Sanusi telah datang di dalam kempen di Parlimen Pelangai juga membawa naratif sama seperti yang pernah dia dilakukan di Kedah dan Selangor dan negeri-negeri yang lain. Apabila Sanusi dianggap sebagai memiliki mulut yang agak celupar dalam kempen baru-baru ini. Dalam satu ulasan di Malaysia kini ditulis oleh seorang netizen, beliau mengatakan bahawa mungkin sikap dan cara Sanusi berkempen di Pelangai dengan cara menggunakan kaedah yang agak kesat atau kasar, dengan gurauan yang agak kasar yang dianggap sebagai celupar telah memakan diri. Selain daripada itu, tindakan Sanusi mempermainkan isu seperti lawatan Anwar Ibrahim di UNGA di dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga apabila Anwar Ibrahim menyampaikan khutbah Jumaat di New York baru-baru ini juga dianggap oleh netizen sebagai sesuatu yang keterlaluan dan juga dianggap memakan diri. Itu sebabnya ramai netizen dan penganalisis politik yang menganggap Sanusi harus bertanggung jawab atas kekalahan tersebut kerana disangka ucapan Sanusi seperti dalam PRK pilihan raya yang lain dianggap berjaya berkesan. Nampaknya cara itu tidak berkesan langsung di Dewan Undangan Negeri Pelangai. Dan selain itu lebih teruk lagi, ada kawasan pusat membuang undi di Dewan Undangan Negeri Pelangai. Perikatan Nasional hanya mampu memperoleh kurang daripada 20 undi, yaitu hanya 17. Bayangkan saudara-saudara sekalian, dengan pengundi yang menghampiri 1.000 orang di kawasan tersebut, hanya 17 yang mengundi Perikatan Nasional. Bukankah itu sesuatu petanda dan isyarat teruk kepada Sanusi dan juga Muhyiddin? Perkara kedua yang mereka kehendaki bertanggungjawab ialah Muhyiddin, supaya Muhyiddin Yassin turut bertanggungjawab dan letak jawatan kerana tindakan Muhyiddin Yassin dalam kempen di Dun Pelangai baru-baru ini apabila beliau mengaitkan dengan kononnya ada 4 ahli Dewan Undangan Negeri daripada Barisan Nasional yang kononnya bersedia untuk lompat parti dan menyokong Perikatan Nasional. Mula-mula itu dianggap sebagai senjata naratif di negeri-negeri lain, seakan-akan diterima. Kalau di Kelantan, Terengganu, Kedah, mungkin bolehlah dianggap diterima oleh rakyat di sana. Naratif itu seperti tidak masih laku di sana. Tetapi nampaknya di negeri Pahang, di Dewan Undangan Negeri Pelangai, rakyat di sana dah muak. Ada seorang penulis komen dalam ruangan konten saya, beliau menulis rakyat dah muak dengan kempen yang menggunakan naratif sama, yaitu kalau menang kerajaan negeri akan tumbang. Ada harapan kerajaan negeri akan tumbang. Rakyat di Pelangai sebenarnya, kata beliau, sudah muak dengan naratif tersebut. Mereka langsung tak menyokong naratif tersebut. Sehingga kan ada satu dapatan kajian yang dibuat, yang dipetik daripada Esro Awani, saya sudah membuat kontennya, menulis bahawa tindakan mahu menukar kerajaan persekutuan di pusat dan juga kerajaan negeri yang dibawa dalam kempen PRK Dun Pelangai itu adalah
tidak disambut langsung oleh rakyat ataupun pengundi di Dun Pelangai. Bahkan itu juga telah membawa kepada penolakan Perikatan Nasional, telah menyebabkan pengundi di Dewan Undangan ini telah hilang keyakinan terhadap Perikatan Nasional. Ada yang sehingga mengatakan bahawa tindakan mahu menjatuhkan kerajaan pusat, iaitu kerajaan perpaduan, menyebabkan mereka tidak berminat untuk mengundi Perikatan Nasional kerana mereka tahu natijah kesan kepada kejatuhan kerajaan perpaduan, kerajaan pusat di tengah-tengah penggal sebelum berakhirnya sesuatu penggal tidak meninggalkan apa-apa kesan, tetapi meninggalkan kesan yang negatif kepada rakyat, memudaratkan negara, menyebabkan ketidakstabilan politik, ekonomi, bahkan mungkin boleh merebak sehingga kepada ketidakstabilan sosial dalam negara. Oleh sebab itulah ramai rakyat yang menolak naratif perubahan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin. Selain daripada itu, tindakan Muhyiddin mendakwa kononnya ada berita, ada ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional bersedia untuk menyokong Perikatan Nasional juga makan diri. Kerana tindakan itu menyebabkan orang dalam Dewan Undangan Negeri Pelangai, yaitu pengundi di sana, menjadi takut. Manakan tidak, siapalah yang tak takut kalau berlaku perubahan kepimpinan, perubahan kerajaan negeri di tengah jalan. Ada yang sehingga berani mengatakan, kami tidak mahu terganggu pembangunan di negeri ini kerana berlaku lagi perubahan yang mana ianya tidak membawa keuntungan langsung kepada rakyat. Jadi dua perkara itu telah menyebabkan hilang keyakinan oleh para pengundi terhadap para pengundi kepada Perikatan Nasional. Itu sebabnya ada beberapa penganalisis politik, ada beberapa netizen yang mengatakan perkara ini perlu dipertanggungjawabkan terhadap Sanusi dan Muhyiddin Yassin. Jadi oleh sebab itu mereka menuntut supaya Muhyiddin Yassin dan Sanusi perlu bertanggungjawab dan letak jawatan. Sebelum kita akhiri ulasan kali ini, apa pendapat anda tentang ulasan dan juga permintaan daripada netizen itu supaya Muhyiddin dan Sanusi bertanggungjawab terhadap kekalahan Perikatan Nasional yang teruk di Dun Pelangai? Kalau PRN baru-baru ini di 6 buah negeri, kelihatan Perikatan Nasional memberikan saingan yang begitu hebat kepada Barisan Nasional Pakatan Harapan. Kali ini saingan itu mula malap dan dianggap gelombang hijau yang dianggap seakan-akan seperti satu badai dan ribut, rupa-rupanya hanya satu kocakan air yang kecil menurut Puad Zarkasi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.